Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Arsalallahu basyiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وله أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan kita menyambung pembacaan hadis daripada kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Baik, hadis yang seterusnya berkaitan dengan peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman ataupun selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maksudnya hadis ni adalah hadis yang status sahih dari Jabir bin Samurah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakuna alaikum 12 khalifatan kulluhum min Quraisy. Akan ada 12 khalifah, semuanya dari kaum Quraisy. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Baik tuan-tuan muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni? Jadi seperti mana yang kita telah sebut sebelum ni, bahawa memahami hadis, dia tidak boleh faham hadis dengan teks hadis sahaja. Kita faham, kita baca, kita tengok maksud dia dari sudut umum dia, kemudian kita terus buat kesimpulan. Tidak begitu. Hadis tidak boleh difahami begitu. Ada yang kita kena tengok dari sudut masa Nabi SAW mengucapkan, ada dari sudut tempat Nabi SAW ucapkan. Contoh, Nabi kata hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, Nabi kata di antara timur dan barat, di situ terletaknya kiblat. Di antara timur dan barat, di situ letaknya kiblat. Hadis ini hadis sahih. Jadi kalau kita baca literal hadis tu, kita akan kata kita Malaysia ni macam tak apa kena, sebab kita punya kiblat menghadap barat sikit kan. Nabi kata di antara timur dan barat, di situ tengah-tengah tu terdapat kiblat. Jadi bila nak faham hadis ni, sebab tu kita kena tengok dekat mana Nabi ucap. Nabi ucap dekat Madinah. Madinah duduk kat atas, Mekah duduk kat bawah. Di antara timur dan barat, bawah tu adalah selatan. Jadi kiblat bagi orang Madinah di selatan. Maka hadis ni sesuai difahami kerana Nabi SAW ucap ketika Nabi berada di Madinah. Jadi begitu juga kebanyakan hadis ni, kita kena tengok konteks dia, kita kena tengok bila Nabi ucap, di mana Nabi ucap dan sebagainya, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, bahasa yang digunakan, banyak kaedah, barulah kita boleh faham hadis ni dengan sebenar-benarnya. Maka di sini Nabi sebut bahawa akan ada 12 khalifah. Kita telah masuk bab berkaitan dengan pemerintahan sebelum daripada ni, iaitu Nabi kata semuanya 12 orang ni daripada Quraisy. Maka hadis ni telah disalah fahami dan juga diambil pengertian yang tidak betul oleh geng-geng Syiah. Bila disebut ada Isna Asyara, ada 12 khalifah yang semua ni daripada Quraisy, mereka kata ini Imam 12 Syiah. Syiah kan salah satu daripada fahaman dia adalah fahaman Imam 12, Imamiyah dipanggil. Dan bagi mereka Imam 12 ini semuanya datang daripada keturunan Nabi SAW. Memang betul pun, kebanyakannya datang daripada Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Cuma bagi mereka Imam 12 ni berturut-turut, dan Imam 12 ni bagi mereka adalah suatu yang wajib diimani. Bagi orang Syiah, menolak salah satu daripada 12 imam ini menyebabkan kafir. Ni bagi Syiah yang 12. Syiah ni ada banyak, ada Imamiyah, ada Zaidiyah, ada Ismailiyah dan lain-lain lagi. Tetapi yang kita sebut Syiah, majoriti penganut Syiah ni, dia mereka
menganut Syiah Imamiyah, yang beriman kepada dan percaya kepada Imam 12. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi kat negara-negara Syiah, tuan-tuan akan jumpa poster Imam 12 ni banyak. Ada poster, gambar, kemudian salah satu daripada gambar tu dia kosongkan muka. Kenapa? Kerana yang ke-12 tu Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi tu muka tak tahu macam mana, dia kosongkan muka. Tapi yang lain ada. Muka Sayyidina Ali pun ada. Kalau tuan-tuan pergi negara Syiah, kadang-kadang kalau tuan-tuan pergi Turki, saya pergi Turki ni dia campur semua kan. Pergi kedai merchant apa, souvenir tu. Tengok kita nak beli beg-beg Turki ni kecil-kecil tu, nak bagi pada kawan-kawan tu. Tengok yang ni mula-mula ada gambar Jesus, gambar Kristian. Belakang tu ini gambar Syiah, ni gambar Sayyidina Ali. Ada satu gambar Sayyidina Ali, gambar Sayyidina Ali dengan singa tu lagi. Jadi kita kata mereka melukis, menggambar. Dan saya pergi ke saya sebut sebelum ni, saya pergi ke tempat Syiah buat umrah tu dekat Mashhad di Iran, dan memang mereka ni gemar, dinding-dinding penuh dengan lukisan, membayangkan macam-macam. Memang dah macam, dan seperti agama Kristian yang suka menggambarkan perkara ni menurut lukisan-lukisan dan sebagainya. Kita kata bahawa benda ni adalah satu pendapat yang sesat. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, para khalifah yang diberitakan dalam hadis ini bukanlah 12 khalifah yang didakwa sedemikian gigih oleh kaum Rawafid, yakni Rafidah Syiah, secara dusta dan mengada-ngada sebagai manusia yang maksum terpelihara daripada dosa. Bagi mereka Imam 12 ni macam Nabi, terpelihara daripada dosa, dan mereka ni mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita dalam Quran Karim, jangan kita jadi seperti orang Nasrani, ahbarakum arbaban min dunillah. Mereka ni menjadikan rahib-rahib mereka Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Tuan-tuan tengok agama Kristian, mereka menjadikan rahib-rahib pemimpin agama-agama Kristian ni orang yang berkuasa, yang boleh buat fatwa dalam agama sesuka hati. Contoh, kita kata mereka menjadikan rahib-rahib selain dari Tuhan, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahib-rahib ada kuasa untuk mengampun dosa kan? Mereka boleh mengaku dosa, buat confession, bayar yuran sikit-sikit, kemudian diampunkan dosa. Sedangkan kita dalam Islam yang mengampunkan dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kuasa mutlak mengampunkan dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa tu melibatkan sama kita. Kita buat dosa dengan kawan ni, kita minta maaf dengan dia lah. Tapi kalau dosa berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka benda tu mesti minta kepada Allah taala. Tetapi mereka menjadikan rahib-rahib ni orang yang boleh buat pengampunan total. Orang ni buat dosa, orang ni buat dosa, orang ni mencuri sini, mencuri sini, ujung-ujung minta ampun, tu jadi baik. Mana menjadikan Tuhan selain daripada Allah taala. Dan mereka ini menyembah kubur-kubur para rahib-rahib mereka. Sebab tu tuan-tuan tengok pemimpin-pemimpin agama Kristian ni, mereka letak kubur-kubur mereka di dalam gereja-gereja lama kan. Tuan-tuan tengok terutama di Vatican City tu, mana mereka para apa yang panggil Pop ni, kemudian pemimpin-pemimpin tinggi agama Kristian, mereka letak di satu tempat yang khas. Dan pengikut-pengikut mereka datang seperti menyembah kubur-kubur ni tadi, minta doa atas kubur dan sebagainya. Sebab itulah kita dalam Islam, kita tidak dibenarkan buat benda begini. Kita dibenarkan oleh Nabi SAW untuk ziarah kubur. Ini dia ada khilaf. Kerana ada hadis yang pertama Nabi larang, hadis yang kedua Nabi benarkan. Tapi maknanya hukum selepas tu Nabi SAW benarkan untuk ziarah kubur. Ada pun mazhab Hambali, dia tidak benarkan perempuan ziarah kubur. Orang lelaki boleh ziarah kubur, tidak ada masalah. Ziarah mendoakan pada si mati tidak ada masalah. Bahkan Nabi SAW sebut tentang orang yang menguruskan jenazah, solatkan jenazah, menghantar jenazah, setiap satu ni dapat satu qiraat pahala. Mana tidak ada masalah untuk kita mendoakan si mati. Cuma kena jaga adab-adab je. Yang tak boleh, kita minta kepada si mati tu untuk mendoakan kita. Mana boleh gitu kan? Tak berapa tepat. Yang ni ada setengah-setengah tempat yang khurafat dia buat benda-benda begini. Saya pernah pergi dekat satu tempat dekat Herat, dekat Afghanistan. Satu tempat tu dia kubur tabi'in ataupun tabi'in, dia dah generasi jauh lah, tapi dia dakwah dekat Afghanistan, kemudian dia mati dekat Afghanistan. Jadinya kubur itu ada dia sebelah masjid, dan masuk gelap, ada satu lampu hijau kat kubur tu, kubur lama. Jadi kita kalau masuk tu tak nampak apa, nampak gelap gelita, nampak lampu hijau. Jadi kita alang-alang dah sembahyang kat masjid tu, kita pergi. Ingat tak ada orang.
Sampai dekat situ, keliling tu penuh orang rupanya dekat keliling kubur tu. Ada yang minum air teh dekat situ, ada yang doa menangis-nangis dekat situ apa semua. Kita kata ni dah khurafat dah ni. Tidak sepatutnya begitu. Tidak sepatutnya sampai nangis-nangis depan kubur, sampai minta doa dekat kubur dan sebagainya. Kita mendoakan si mati tidak ada masalah. Kerana kalau tidak, dia tidak akan jadi, kita akan hilang adab kita di tanah kuburan. Yang duduk-duduk tu duduk atas kubur orang tu, duduk atas kubur orang, menyandok kat batu nisan orang apa semua tu, tidak menjaga adab. Ini tidak dibenarkan. Saya pergi kubur salah seorang cicit Abdullah bin Abbas, saya tak ingat nama dia. Oh sama juga. Kubur tu pihak berkuasa tempatan terpaksa buat grill tutup. Itu pun penuh orang letak mangga kat situ. Letak mangga kat situ penuh. Saya ingatkan pergi Korea dekat Namsan Tower tu je orang duk letak mangga tu. Mangga ni apa? Maknanya orang bercinta, dia tulis nama, lepas tu lock, dia buang kunci. Dia anggap macam cinta dia akan kekal lah, terikat selagi mana mangga tu terikat kan. Saya ingat kat Korea je saya pergi macam tu. Saya pergi dekat kubur tu pun ada juga orang buat begitu. Ni kita kata khurafat benda begini. Sebab tu benda begini tidak dibenarkan pada syarak, kerana dia seperti macam orang Nasrani ni tadi, mereka menjadikan kubur sebagai tempat sembahan. Dan satu lagi, mereka menjadikan rahib mereka ni orang yang ada keputusan untuk suka hati buat hukum dalam agama. Sebab tu akhirnya agama Nasrani menjadi agama yang sesat. Sebab tu kalau kita baca tafsir suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdubi alaihim, kata ulama tafsir, al-yahud, orang Yahudi, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, dan bukan jalan yang sesat. Yang sesat tu kata ulama tafsir adalah orang Nasrani. Kenapa? Kerana mereka menyimpang daripada jalan-jalan agama mereka yang betul. Para rahib mereka ini tidak jujur dalam agama, menyebabkan mereka menambah-nambah hukum dalam kitab-kitab mereka sendiri. Maka begitu juga Syiah, tuan-tuan. Syiah ni, kalau tuan-tuan baca pendapat kitab-kitab, kita tak jumpa lagi lah, setakat ni saya tak jumpa kitab Syiah dalam bahasa Melayu. Saya baca lah juga kadang kitab, kita pergi luar negara, pergi negara yang ada Syiah, ada kedai kitab, jadi kita kadang baca juga, baca pendapat dia. Kita kata tak tahulah datang daripada mana, merepek punya hukum, tuan-tuan. Jadi kalau YouTube, kalau tuan-tuan boleh faham bahasa Arab, ada kadang-kadang dia punya imam-imam dia buat ceramah dalam bahasa Arab. Pernah saya dengar lah, merepek, tuan-tuan. Dia kata kalau seorang, apa yang saya ingat, dia kata ziarah Karbala ke apa, dia kata kalau orang tu dalam semua hidup dia tidak ziarah Karbala, dia akan jadi orang yang menyesal ke akhirat. Wah, macam mana dalil dia dapat benda ni kan? Lepas tu macam-macam lah tu, saya duk baca dia punya tulisan-tulisan tu, kita kata suka hati dia buat hukum macam tu. Kita ni kan agama ni, sebab tu agama ni kita berdasarkan hujah. Kita nak dapatkan satu hukum, mesti kita refer hukum ni mana dapat. Sahabat dapat daripada Nabi, ataupun benda ni ulama buat qiyas daripada hukum lain. Nabi sebut hadis gini, ulama bahas buat qiyas. Ada asal daripada mana. Tapi Syiah ni dia tidak ada asal daripada mana. Kita tahu mana datang benda ni. Dia sebut benda-benda yang merepek-repek. Sebab tu kita kata Syiah ni adalah satu dah kita pernah sebut sebelum ni bahawa Syiah sebahagian besar mereka boleh terbatal akidah. Kenapa? Kerana cakap benda-benda yang merepek. Kita ambil benda yang mudah lah, tuan-tuan. Contoh, mereka mengatakan bahawa Quran yang ada pada hari ini tak sempurna. Betul? Rosak akidah. Kerana menafikan ayat Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan kepada kamu Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Allah Ta'ala janji pelihara Quran. Dan kalau kita kata Quran tak sempurna, kita menafikan yang Quran, menjadi kafir. Ataupun yang mudah, mereka mengkafirkan Ummul Mukminin, ibu kita, Sayyidatina Aisyah. Dia kata Aisyah ni kafir, Aisyah ni yang terlibat dalam membunuh Nabi SAW, meracun Nabi kerana nak lantik bapak dia jadi Abu Bakar jadi khalifah. Kan Nabi SAW sebut man kafara mu'minan faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir itu akan berbalik kepada dia. Yang dia kafirkan ni bukan sebarang orang. Ummul Mukminin Aisyah, Nabi sebut dalam hadis, Aisyah ni dia ada kelebihan berbanding dengan isteri-isteri lain. Nabi sebut dalam hadis, dalam kitab dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi sebut keutamaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi puji Aisyah. Abu Bakar dengan Umar ke bumi sebelah Nabi SAW. Mereka mengkafirkan Abu Bakar dengan Umar, melaknat Abu Bakar dengan Umar. Benda ni berbalik kepada mereka semua. Sebab tu kita kata Syiah ni satu benda yang sesat. Dan kebanyakan mereka ni telah kafir. Ini kerana kebanyakan mereka ternyata tidak ada yang pernah memerintah umat ini sama sekali, baik sebagai khilafah ataupun bahkan menjadi penguasa di sebuah negara atau satu wilayah sekalipun. Dalam 12 imam Syiah yang Syiah kata hadis ni tadi ni, 12 orang ni tak semua pun jadi khalifah. Imam 12 ni yang jadi khalifah, siapa kata
kata Imam Ibn Katsir, Sayyidina Ali dalam Imam 12 Syiah percaya ni lah. Masalahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ja'far Sadiq, Abu semua ni tak pernah pun mengaku dia Syiah. Syiah yang duk claim dia Syiah. Jadinya dalam ramai-ramai ni Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, ini antara jadi khalifah. Selain daripada 12 tu tak ada pun yang jadi khalifah. Sebab tu ada satu saya ada baca kan, dia nak kata betapa Syiah ni adalah kesesatan yang datang kemudian. Ada satu saya baca daripada Ahmad Didat punya kisahnya. Dia sebut bahawa ada satu hari orang panggil dia untuk buat muzakarah dengan Syiah. Dia kan pandai berdebat antara agama, dia faham dan kitab-kitab apa semua. Jadi orang panggil Syiah ni dia panggil Ahmad Didat mewakili ahli sunnah untuk berbincang dengan dia, untuk berbahas. Jadi bila masuk dalam bilik perbincangan, Ahmad Didat ni ambil selipar dia, bawa masuk bilik mesyuarat. Kita selipar tinggal luar lah. Ahmad Didat bawa selipar masuk dalam bilik perbincangan. Jadi imam-imam Syiah ni kata, kenapa kau bawa selipar masuk dalam bilik mesyuarat? Tinggal je kat luar. Ahmad Didat kata, aku pernah dengar zaman Rasulullah dulu Syiah ni suka curi selipar. Ahmad Didat kata, aku pernah dengar zaman Rasulullah dulu Syiah ni suka curi selipar. Imam Syiah kata, zaman Rasulullah mana ada Syiah? Dia Ahmad Didat kata, dah tu buat apa kita bincang hari ni? Selesai masalah. Zaman Rasulullah tak ada Syiah kan? Dah tu yang kita duduk bincang pasal Syiah dengan Sunni pasal apa? Benda tu tak ada pada zaman Rasulullah. Mana kamu mereka benda-benda tu selepas daripada tu kan? Mana dia ada satu ajaran yang rekaan. Jadi kita kata sebab tu lah Syiah ni disuka sangat mereka benda-benda pelik. Betul? Lucu tu tau kalau tu baca fatwa dia. Kadang-kadang kita macam pelik, kenapa ada orang boleh masuk Syiah? Ada tuan-tuan orang kita masuk Syiah. Saya pergi Jordan, saya pergi Lebanon. Saya ada kawan dekat sana, ada seorang imam dekat sana, Syekh Ziyad nama dia. Jadi saya datang, saya sembang dia tentang macam mana masuk tajuk Syiah. Kerana Lebanon kan negara Syiah agak, separuh Syiah separuh Sunni. Syiah dia ramai. Jadi saya sembang, ada betul dia kata, dia kata kawan kau seorang ni masuk Syiah. Dia kata, kawan yang mana pula? Dia kata ada seorang budak Melayu ni, kata, oh betul kenal dia ni. Dia kata dia ni Syiah sekarang. Macam mana dia Syiah dia sekarang? Kawan ni belajar pengajian Islam kan universiti ke tempat kita kan, mana orang mengajar agama kan, ada degree mengajar agama. Dia Syiah enggak? Saya pun duk fikir macam mana Syiah ni. Saya duk ingat Syiah ni dia macam MLM jugalah tuan-tuan kan. Tuan-tuan mula-mula tak nak masuk, tapi akhirnya tuan-tuan isi borang juga kan. Tuan-tuan pergi juga ada di program kan. Sebab saya ada seorang kawan ayah saya, masa saya kecil membesar, jadi ustaz kat tempat saya. Dia ni pun bukan calang-calang juga, graduate Jordan. Dan dia adalah lawyer syariah, mengajar kat masjid apa semua. Sampai satu masa saya mau pergi belajar apa semua, saya balik kampung, saya tanya ayah saya, mana ustaz ni? Ayah saya kata, ustaz ni tak ada lah, jadi dah lama tak ada kat sini, jadi Syiah lah. Jadi Syiah? Macam mana jadi Syiah? Dia kata salah seorang anak dia kahwin dengan orang Iran, anak dia perempuan kahwin dengan orang Iran lelaki. Jadi macam mana menantu ni punya ni agaknya dengan pak mentua sekali ikut. Jadi Syiah pergi ke Iran, belajar kat Qom Iran, belajar kat sana. Lalu kita kata benda ni kena hati-hati lah kan. Kerana kita pun tak tahu taktik dia macam mana. Baik. Kata Imam Ibn Katsir, yang dimaksudkan 12 orang khalifah Quraisy bukanlah para khalifah yang memerintah secara berturut-turut kewafatan Rasulullah SAW sehingga pertengahan daulah Bani Umayyah. Kerana hadis Safinah yang berbunyi khalifah sepeninggalanku adalah selama 30 tahun tidak sesuai dengan panjangnya zaman kekuasaan mereka, meskipun Al-Baihaqi memilih tafsir itu. Kan kita sebut sebelum ni, Nabi sebut bahawa al-khilafatu fi ummati 30 sanatan thumma takunu malaka. Khalifah lepas aku ada 30 tahun je, lepas tu jadi kerajaan beraja. Ingat tak hadis tu? 30 tahun tu maksud Nabi kan, kata Imam Ibn Katsir pun 30 tahun tu sempat zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kurang 6 bulan Sayyidina Hasan memerintah 6 bulan, kemudian diserah pada Muawiyah bin Abi Sufyan. 30 tahun tu je. Dan dalam 30 tahun ni tak cukup pun 12 orang khalifah Quraisy ni, tak cukup. Kerana ada dalam tu yang bukan Quraisy. Jadinya tak cukup 12 orang. 3 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan. 5 orang je, tak sempat 20 orang. Jadi Syiah di-extend sampai ke Bani Umayyah. Tapi sebenarnya tidak tepat pendapat tersebut. Kenapa? Kerana tidak cukup dengan pendapat tersebut. Yang Nabi maksudkan ni adalah akan ada 12 orang ini dia tidak berturut-turut. Akan ada salah satu zaman ada Bani Umayyah sikit. Antara yang ada zaman Bani Umayyah adalah
Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang Quraisy, keturunan Nabi SAW. Dia merintah sekitar tahun hampir-hampir penghujung Bani Umayyah, sekitar tahun 80 ataupun 90 Hijrah. Dan tuan-tuan tengok banyak renovation moden buat dekat Masjid Nabawi. Moden lah, maknanya dibanding dengan zaman Nabi yang dalam keadaan pelepah tamar apa semua, ia agak moden sikit. Banyak buat zaman Umar bin Abdul Aziz, kepung makam, raudah cantik apa semua buat zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan juga termasuk nanti Al-Mahdi alaihi salam, juga daripada keturunan Nabi SAW. Maknanya dia tidak berturutan, tapi akan ada sampailah ke hujung zaman itu adalah Al-Mahdi alaihi salam. Kerana Nabi SAW sebut Al-Mahdiyu minna ahlul bait yuslihu Allahu fi lailah. Al-Mahdi itu daripada keluarga kami, dia adalah ahlul bait, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia hebat dalam masa, memperbaiki dia hebat dia dalam masa satu malam. Hadis ni nanti kita akan baca dalam bab Al-Mahdi, nanti kita akan bahas dengan panjang berkaitan dengan Al-Mahdi. Maka hari ini kita faham tentang hadis berkaitan dengan 12 orang khalifah yang berturut-turut. Baik, kita masuk hadis yang seterusnya. Hadis ini juga merupakan hadis sahih daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, daripada Imran bin Husain radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, hadis ni hadis yang popular dan hadis ni agak penting. Khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum, wa fi riwayatin thumma alladhina yalunahum. Qala Imran la adri adhkara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnain aw thalatha, inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanun wa yashhaduna wa la yustashhadun wa yanziruna wa la yafun wa yadhharu fihim as-siman. Sebaik-baik umat aku adalah mereka yang hidup zaman aku, kemudian generasi setelahnya, dalam riwayat kata generasi setelahnya, maknanya 300 tahun yang pertama. Imran berkata, aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW menyebut 2 atau 3 generasi. Kemudian sesungguhnya sepeninggalan kamu sekalian, lepas daripada itu akan ada satu kaum yang bersyahadah tapi tak ingin mati syahid. Mereka berkhianat dan tak boleh dipercayai. Mereka bernazar tapi tak memenuhinya, dan mereka nampak gemuk-gemuk. Hadis ni hadis Sahih Bukhari, tuan-tuan. Baik, hadis ni memang kena kita lah, tuan. Hadis ni para ulama hadis sebut, pertama Nabi sebut tentang 3 generasi terbaik umat. Nabi kata khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat aku adalah kurun aku, 100 tahun pertama. Kemudian kurun selepas daripada itu, kemudian kurun selepas daripada itu. Sebab tu para ulama sebut 300 tahun pertama ni adalah 300 tahun terbaik Islam. Ini adalah orang panggil the golden age of Islam, 300 tahun pertama. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ulama-ulama muktabar, ulama 4 mazhab dalam tempoh ni, tuan-tuan tengok ulama-ulama hadis dalam tempoh ni juga, Sunan Sittah, tuan-tuan tengok Al-Imam Abu Hanifah hidup sekitar tahun 50 Hijrah. Al-Imam Malik hidup sekitar awal 100 Hijrah. Al-Imam Syafi'i 150 Hijrah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal 160 Hijrah. Mereka ni hidup dalam tempoh masih lagi bawah 300 tahun. Kemudian tuan-tuan tengok pula ulama-ulama hadis Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud ni, tuan-tuan tengok mereka ni semua hidup dalam tempoh yang sama. Sebenarnya ulama hadis ni yang 6 ni, tuan-tuan, mereka ni hidup sezaman, dan mereka semua belajar daripada Al-Imam Bukhari. Kerana Al-Imam Bukhari guru besar dalam ilmu hadis. Sebab tu orang gelar Al-Imam Bukhari sebagai Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin orang beriman dalam hadis. Sebenarnya semua belajar dengan Imam Bukhari. Dan antara yang last kali hidup adalah Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi meninggal tahun 297 Hijrah. Mana hampir-hampir hujung pada 300 tahun Hijrah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, mereka ini zaman tu masih terpelihara daripada perkara-perkara yang menyesatkan, terpelihara daripada perkara-perkara yang ditambah-tambah di dalam agama, yang akhirnya kita tidak tahu asal usul daripada mana. Ni tahun yang 300 tahun yang sangat dijaga. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, mereka ni bersambung di antara satu sama lain. Seperti Imam Muslim, Imam Tirmizi belajar dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang guru dia banyak guru, salah seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal belajar daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar daripada Imam Malik. Imam Malik belajar daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar daripada Abdullah bin Umar. Setengah riwayat kata Abdullah bin Umar belajar daripada
Rabi'ah belajar daripada Anas bin Malik belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka ni bersambung di antara mereka. Dan inilah kita kata sanad, antara seperti ilmu sanad dalam ilmu hadis, mestilah kita tengok siapa ni tadi. Jadi 300 tahun pertama ni adalah 300 tahun yang terjaga. Inilah zaman orang yang ilmu ini mereka sangat hargai. Mereka ni orang-orang yang hebat. Tuan-tuan kalau baca ulama-ulama hadis, tuan-tuan, kita tak terikut dia, tuan, tak terikut kita. Bab kita kata ambil bab mudah lah. Bab menghafal ni memang kita kelawat lah, mana menghafal hadis ni. Bahkan ada ulama-ulama yang hadis pun dia tulis juga. Kita kata dari sudut akhlak mereka. Ulama hadis tak boleh berbohong walau sekali. Bila berbohong sekali ataupun pernah dituduh bohong sekali, hadis yang diriwayat boleh jadi dhaif terus. Jatuh tu martabat hadis. Bukan kerana hadis tu, kerana tukang riwayat tu punya perangai. Contoh sekali dalam Imam Bukhari, ketika dia musafir nak cari hadis ni, orang dulu musafir tu tuan payah, tuan. Sebab tu ada hadis yang sahabat ni riwayat, sahabat ni tak riwayat. Ada dalam kitab ni, tak ada dalam kitab ni. Kenapa? Kerana mereka tak semua jumpa hadis tu. Mereka terpaksa musafir jauh nak jumpa hadis. Jadinya Al-Imam Bukhari ni, dia datang daripada keluarga yang agak senang. Jadi dia ada duit, kalau tak silap saya, 1000 dinar, duit emas. 1000 dinar, banyaklah duit belanja dia. Bapa dia simpan untuk dia pergi cari ilmu. Dah, kalau tuan-tuan baca kisah Imam Bukhari, duit dia habis kering pergi cari ilmu. Kerana apa? Kerana cari ilmu punya bazar. Sampai ada satu hari, kata kawan Imam Bukhari, saya tak ingat kisah dia, orang cari Imam Bukhari tak ada. Imam Bukhari rupanya dekat rumah tak ada pakaian, ada selai kain. Orang tanya kenapa kau tak keluar? Dia kata aku tak ada pakaian. Pakaian aku jual lebih kat orang dah untuk pergi cari ilmu. Jadi satu hari Imam Bukhari ni dia naik kapal. Naik kapal bawa duit. Bawa duit lah. Jadi musafir kapal ni kan lama. Jadi bila musafir lama atas kapal tu, cari kawan lah, berbual, jumpa kawan atas kapal. Bila jumpa kawan atas kapal, dia pun tak tahu kawan ni siapa. Sembang, terlepas cerita. Aku sebenarnya ada bawa 1000 dinar ni. Terlepas cerita. Kawan ni rupanya, bila dia tahu dia tak tahu tu Imam Bukhari. Bila dia tahu kawan ni tadi bawa duit 1000 dinar, maka dia pun besok pagi menjerit atas kapal. Dia kata, aku tidur tadi duit aku 1000 dinar hilang, ada orang ambil duit aku. Sudah, maknanya kalau kapten kapal cek anak kapal, jumpa 1000 dinar kat Imam Bukhari, Imam Bukhari habis duit dia, orang akan tuduh dia menipu kan. Akhirnya kapten kapal pun cek semua anak kapal, tak jumpa duit 1000 dinar. Jadi turun kapal, kawan dia tanya, kau kata kau ada 1000 dinar? Ada 1000 dinar tak ada pun, orang cari tak jumpa pun. Aku buang ke laut 1000 dinar tu. Orang tu, kau buang kat laut 1000 dinar? Kau tahu tak aku punya susah cari hadis ni, sana sini musafir bertahun-tahun, berguru sana berguru sini. Kata kalau orang tuduh aku mencuri, maka hadis yang aku riwayat tu semua jadi tak boleh pakai nanti. Sampai tak macam tu, tuan. Punya nak jaga tu, tuan. Mana kita ni kalau suruh riwayat hadis, confirm hadis tu jadi dhaif. Jadi dhaif. Kenapa? Kerana salah seorang tu pernah menipu. Bukan pernah menipu, hari-hari menipu kan. Kalau kita ni orang Melayu, paling common sekali dia punya menipu apa? On the way. Mana ni? On the way. Padahal baru pakai underwear kat rumah kan. Belum baru lepas mandi tak keluar rumah lagi. Jadinya kita ni bayang. Mana itu pun kita tak mampu nak tiru. Bukan kita nak cerita pasal kesungguhan, kita tak cerita lagi. Al-Imam Muslim meninggal sebab banyak makan kurma, tuan. Orang soal ngajar, tiba orang soal dia satu soalan dia tak dapat jawab. Betul juga soalan ni apa? Dia pun balik buka kitab dia, kebetulan ada orang hadiahkan satu bakul kurma. Macam kita lah makan kuih raya rumah orang, punya tak sedar lagi, makan-makan sampai habis kuih raya rumah orang. Jadi dia zaman tu tak ada kuih, makan kurma sambil tengok kitab. Dia tak sedar satu bakul kurma habis. Akhirnya jadi meninggal dunia kerana sakit, tuan, sebab makan kurma. Ni kita kata kesungguhan mereka mengaji kitabnya, tuan. Tak terikut kita, tuan. Imam Ibn Katsir, kalau tak silap Imam Ibn Katsir yang kita baca kitab ni, buta mata dia kerana nak menyusun hadis-hadis daripada kitab sunan kitab hadis Ahmad, susun hadis balik sampai buta mata, sampai tahap macam tu sekali kita. Mana bab tu pun kita dah tak dapat nak tiru orang dulu bagaimana mereka ni punya kesungguhan. Sebab itulah Nabi kata ini 300 tahun yang pertama, tahun yang terbaik bagi umat.
Tapi lepas daripada itu akan berlaku kesesatan pada umat. Nanti kita akan baca hadis-hadis berkaitan dengan ujian yang Allah Ta'ala timpa pada umat Nabi Muhammad, iaitulah umat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala timpa dengan perpecahan dan kesesatan. Baik. Inna ba'dakum qauman yakhunun wa la yu'tamanun wa yashhaduna wa la yustashhadun. Kemudian akan ada generasi lepas daripada aku, mereka ini yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka ini beriman tetapi khianat. Wa yashhaduna wa la yustashhadun. Mereka mengucap syahadah tapi tak nak mati syahid. Wah, ni macam kita hari ni lah. 300 tahun pertama, sahabat-sahabat ni mereka hebat. Kenapa? Kerana mereka ni orang yang sanggup mengejar syahid. Sebab itulah Islam cepat berkembang untuk zaman tu. Mereka berperang, mereka tak fikir nak balik. Mereka perang, mereka fikir nak mati syahid, nak dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lepas daripada tu, bila umat ni Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan kesenangan, maka kita jadi nak mati syahid ni sembang kuat pandai lah tuan-tuan kan. Oh, mati syahid dan pun semua. Cuba kena dekat sebab kita tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang Palestin, untungnya mereka ni mati syahid, untungnya mereka ni. Kena dekat kita baru tuan-tuan tahu tuan-tuan. Mati syahid ni boleh ke tidak? Maksudnya kita mampu ke tidak? Tak mampu tuan-tuan. Kita tak mampu sebab apa? Sebab tu Nabi SAW hidup dengan sangat sederhana, sahabat-sahabat hidup dengan sangat sederhana, dan jangan ada hati ni terlalu attach dengan dunia. Bila attach dengan dunia, dia nak mati ni dia fikir, dia kata nak mati tapi sayang pula kereta ni, baru habis bayar lagi, rumah baru buat, baru besarkan, jadi isteri pun ni cantik lagi, muda lagi. Jadi dia banyak sangat benda attachment. Dia nak mati ni jadi macam mati tak mati kan. Jadi macam tu. Payah tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah ada dekat senario tu. Saya dah ada banyak kali kan senario tu. Saya pergi banyak mission yang bahaya. Saya boleh kata antara negara yang paling bahaya saya pergi Afghanistan lah. Waktu tu memang betul-betul tengah bahaya, tengah masih perang lagi. Sebelum pergi, kita punya team leader kita, major ni, dia kata semua orang hari ni dalam meeting buat decision depan saya, mati kat sana nak bawa balik ataupun tanam sana. Kemudian buat wasiat. Benda ni biasa, buat wasiat, satu bagi pada pejabat, satu simpan dalam poket. Saya simpan dalam poket satu. Untuk kalau tuan-tuan, bila tuan-tuan diberi situasi mati, kalau aku mati ni nak tanam ke nak bawa balik? Tak terfikir kita tuan-tuan, nak tanam, nak bawa balik, tanam kat sana kau, nak tak orang jazah kubur pula, dia dah balik rumah, nak bawa balik Malaysia lagi ziarah jenazah seksa pula, nak bawa kapal tumbang semua, tanam lambat. Tuan-tuan, kita jadi memikir. Saya tak cerita kat wife saya benda ni. Saya tak cerita. Ya. Kemudian bila pergi sana tuan-tuan, dengan saya pergi sana, kena bom tu 3 kali dekat-dekat. 1 kilometer, 5 kilometer dekat-dekat bom tu meletup kat kami. Kita rasa macam setiap hari kita keluar rumah, keluar hotel tu, betul-betul hotel dia tak sama macam hotel kita sini. Hotel saya duduk tu hotel yang agak mahal. Terpaksa duduk hotel mahal. Itu hotel wartawan international duduk. Wartawan BBC, Al Jazeera, hari-hari dekat lobby terjumpa wartawan ni. Hotel dia tuan memanglah megah hotel dia, tapi bukan pintu kaca macam kita tuan. Pintu dia kecil aja, pintu penjara. Pintu utama dia kecil, pintu penjara. Bila kita ketuk, dia akan buka atas, dia akan tengok, dia tutup, dia buka lapisan pintu besi pertama, dia akan scan badan kita macam airport, scan bag kita apa semua dalam tu, clear. Orang kedua dekat pintu besi kedua tengok, okey, dia buka. Begitu juga pintu ketiga tuan. Tuan-tuan, sebab apa begitu? Sebab suicide bomber, orang yang bawa bom ni terlalu ramai sangat. Jadi bila kita pergi sana, saya duduk sana lebih daripada 40 hari tuan-tuan. Tu travel, tengok senjata merata-rata. Sini kita semayang berjemaah. Orang masbuk sebelah letak telefon, letak kunci kereta. Sana orang masbuk sebelah letak AK-47 tuan. Semayang letak AK-47, letak pistol. Kita mula-mula datang tu semayang, orang sebelah masbuk letak AK-47, berderau-derau tuan. Hilang syok tengok AK-47 kan. Kita AK-47 tak pernah tengok orang Malaysia, sebab tak dipakai pun kat Malaysia kan dia tu. Hilang senapa tu, tak syok semayang. Sampai tuan-tuan, saya nak cerita betapa bahaya ni hidup kat sana, rasa bahaya tu. Tu saya tak cerita lagi, banyaklah benda saya tak boleh nak cerita kat sana. Macam-macam lah tuan. Saya balik rumah saya kat sini. Sampai rumah saya, buka tingkap rumah saya, rasa tak sangka aku dapat tengok lagi pemandangan luar tingkap rumah. Fikir macam dah tak tu lah tuan.
Kita kata macam mana orang yang berhadapan dengan situasi ini tuan. Allah Ta'ala nak azan dulu ke? Kita teruskan. Sikit lagi. Sikit. Baik. Maka ini kita kata mereka bersyahadah tapi tak nak mati syahid. Kita lah ni generasi kita kan. Dan ada pula yang salah faham pasal syahid ni. Mereka sanggup bom diri ke tempat-tempat yang sampai tak perlu. Pergi dekat Europe, pergi kat stesen bas orang apa semua ni. Ini bukan diajar oleh agama. Kerana jihad ni dia ada fiqh dia. Kita tak boleh serang orang awam, tak boleh serang tempat ibadat, tak boleh serang wanita. Bila kita buat begini, dia akan menyebabkan satu fitnah buruk kepada orang Islam. Jadi ini satu pemandangan yang satu salah pula kan, sampai bom diri dan sebagainya. Kemudian sesungguhnya saya nak cerita pasal bom ni tuan-tuan. Bom ni tuan-tuan tengok dekat movie tu yang duk pakai apa semua. Itu cerita lama tuan. Sekarang ni orang duk pakai macam tali pinggang kan. Kalau dia pakai jubah dia tak nampak pun bom dia. Bom macam plastik eksplosif tu, macam C4 tu, duduk kat tali pinggang tak nampak pun tuan. Ada sehari tu kami sampai satu tempat 1 kilometer daripada tempat kami tidur, semayang Jumaat, orang bom masjid tu. Kami sampai tempat tu, orang bom masjid tu, buat kacai, berapa orang mati. Jadinya besok tu semayang subuh, kami duduk tu tak jauh daripada masjid, tapi masjid lain lah. Tuan-tuan bayangkan orang tengah semayang Jumaat ada orang bom. Besoknya tuan-tuan nak pergi masjid tu, itulah pengalaman nak pergi masjid paling menakutkan. Pergi masjid tu rasa macam ini kalau aku pergi ni orang bom kat masjid dengan aku sendiri kena ni tuan. Kita kat Malaysia tak pernah rasa macam tu pun. Kita datang masjid dengan tenang, orang bagi makanan apa semua. Saya pergi sana subuh tu rasa macam pergi masjid pergi masjid. Dah lah waktu tu dah nak musim sejuk, jadi orang start pakai jaket tebal. Sampai masjid, orang Malaysia 5 orang ni, kita orang kawan-kawan ni semayang subuh, semua semayang kat dinding. tak pakat pun, tapi semua semayang kat dinding. Habis semayang subuh tu balik keluar. Kenapa semayang kat dinding semua? Semua duk fikir, biasa kalau orang letup ni duduk tengah-tengah. Kadang dia nak ramai kan, jadi kalau kena ujung tu tak mati, kurang sikit lah mati dia, mungkin cedera je lah kan. Nampak? Punyalah penakut tentang kita ni kan. Sebab apa? Sebab kita bukan daripada tempat macam tu. Tu kita kata beza lah dengan kawan-kawan kita yang duduk Palestin, saudara kita apa semua ni. Ini memang orang Allah Ta'ala beri syahid. Tapi kebanyakan daripada umat hari ni, macam Nabi sebut lah, mereka bersyahadah tapi tak ingin mati syahid. Bukan sekadar takut, tak ingin pun dalam hati mati syahid. Sedangkan Nabi SAW sebut, man mata walam yaghzu walam yanwil ghazwa mata maitatan jahiliyah wa fi riwayatin mata ala syu'batin minan nafaq. Siapa yang mati tidak pernah berperang ataupun tak pernah dalam hati dia nak berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mata maitatan jahiliyah, mati jahiliyah Nabi sebut. Wa fi riwayatin mata ala syu'batin minan nafaq. Dalam riwayat lain Nabi sebut mati sebahagian daripada munafik. Lepas tu mesti dalam cerita-cerita kita teringin nak mati syahid kan. Cuma zaman kita ni nak dapat peluang begitu payah. Mereka berkhianat dan tidak boleh dipercayai. Umat lepas daripada 300 tahun ni jadi payah nak percaya walaupun orang Islam. Sedangkan zaman dahulu kalau orang Islam ni orang yang boleh percaya. Sebab tu saya pernah sebut sebelum ni, sebab itulah lepas daripada tu para ulama sangat detail dalam hadis, kenal siapa riwayat, kerana zaman tu dah ada orang yang suka menipu dalam hadis, menambah-nambah buat hadis palsu dan sebagainya. Jadi sebab tu ulama ada ilmu yang dipanggil sanad hadis, berjaga-jaga. Kenapa? Kerana ada orang yang khianat. Zaman sahabat, zaman tabi'in tak ada orang khianat. Kenapa? Tak ada kepentingan pun nak menipu atas nama Nabi SAW. Tapi lepas daripada itu, ada orang yang nampak bila dia kerja dengan khalifah, dia nampak khalifah suka begini, dia pun reka satu hadis palsu, dia kata Nabi suka begini-begini. Akhirnya hadis tersebut tersebar. Ni tak boleh percaya ni kan. Sampai sekarang lah, kita nak kata orang beriman ni, orang Islam ni, walaupun kita kata sama-sama Islam, kadang-kadang tak boleh percaya juga. Tak macam itu tuan tanya Ustaz Abdullah Osman kan, yang kaki scam umrah pun Ustaz-Ustaz kat kadang umrah dengan haji ni tuan, kaki scam ramai. Sebab tu saya jadi mutawif. Saya jadi mutawif company yang kawan-kawan saya punya je, yang saya yakin. Ustaz Abdullah Osman, ada satu lagi kawan saya punya pesada Global Holidays tu. Sebab apa? Sebab kalau kita orang jadi mutawif, orang letak poster muka kita, kejap lagi kena scam dengan kita sendiri kena tuan. Orang kata kita menipu, padahal kita mutawif je, tolong bawa orang je company musuh kan, kita tak tahu apa. Waktu kata-kata sebab payah nak percaya. Saya pun kadang-kadang kalau kawan-kawan nak pergi umrah, saya akan suggest lah company-company yang kita percayai apa semua. Sebab apa? Sebab kita tak nak kawan kita kena tipu. Kena tipu dengan siapa? Geng-geng yang selalu pergi haji, pergi umrah, ustaz-ustaz juga semua ni tuan. Kita kata
Zaman sekarang ni zaman yang payah lah, orang susah nak percaya kan. Lagi ramai orang tak boleh percaya, dan ramai yang tak boleh percaya, dia boleh percaya. Mereka bernazar tapi tidak memenuhinya. Nazar ni ada hutang kita dengan Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan jangan nazar yang pelik-pelik. Nazar ni biar nazar benda-benda yang kita mudah buat. Kerana bila kita bernazar, kemudian kita Allah Ta'ala tunaikan, tetapi kita tak buat apa yang kita nazar, kita sedang berhutang dengan Allah SWT. Jadi kita kalau nak nazar, tuan-tuan, biar kita buat nazar ni benda-benda yang kita mampu. Nak bagi orang makan ke kan, nak puasa sunat ke, nak sedekah ke, buatlah benda-benda yang kita mampu. Janganlah kalau dapat gini-gini, aku nak apa nak buat benda pelik-pelik kan, nak cari air kencing ni lah, apa benda. Jangan ada buat benda merepek-repek, tuan-tuan. Baik. Kemudian yang terakhir Nabi kata, dan mereka, yang ni memang kena kita lah, wa yadhharu fi musiman. Nabi kata umat akhir zaman ni lepas 300 tahun ni mereka nampak gemuk-gemuk. Tuan, kena kita, tuan, kena kita. Kenapa? Kerana Nabi dengan sahabat tak gemuk, tuan. Sayyidina Umar tak suka orang gemuk. Sayyidina Umar kesebat gemuk. Sayyidina Umar kata ini bukan rahmat gemuk, ini azab daripada Allah Ta'ala gemuk. Sayyidina Umar akan marah. Dan kalau tuan-tuan baca hadis-hadis Nabi memang perut dengan dada dia sama. Nabi ni kurang makan, para sahabat pun sama. Siapa yang gemuk zaman Nabi? Orang jahiliyah, musyrikin Mekah, jahiliyah yang gemuk. Abu Jahal cuba nak tiru Nabi SAW, nak ngejek Nabi sujud, tak boleh sujud. Kenapa? Kerana badan terlalu besar, tak boleh nak sujud. Jadinya zaman Nabi dengan sahabat zaman tabi'in ni, mereka pun jaga makan, tak berapa nak gemuk sangat kan. Tapi kita ini sampai zaman lepas daripada tu memang besar-besar lah badan kan. Bukan kita je, satu dunia. Tuan-tuan tengok Arab-Arab ni pun kadang-kadang lagi besar. Yelah, dia makan seekor kambing, makan 3-4 orang. Kita satu kambing ni, seekor kambing ni boleh buat kenduri kahwin. Dengan jamuan kenduri kahwin, orang potong-potong kenduri hakikat dia makan ni. Kita lagi Malaysia ni, tuan-tuan, cuma kita Malaysia ni pun boleh tahan kat bab makan kan. Kita Malaysia ni syurga makanan, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan buka YouTube, banyak YouTuber daripada luar negara ni, daripada UK, daripada Jepun, daripada apa, semua datang Malaysia buat YouTube makanan. Sebab Malaysia ni makanan semua ada. Tuan nak makanan apa? Jepun ada. Tuan pergi Bangi dia syurga makanan. Makanan Jepun, makanan Korea, makanan apa, semua ada tuan kat sini. Jadi kita ni mewah dengan makanan lah kan. Sebab itulah tuan tengok saudara-saudara kita, saya pergi Bangladesh susah nak jumpa orang badan besar kan, Bangladesh kan, tak jumpa, tuan. Saya dulu pergi Bangladesh, ada seorang kawan saya ni badan besar. Saya pergi Rangpur, Dhaka pergi Rangpur. Kawan saya itu masuk kampung, orang kampung pegang-pegang dia. Dia kata, makan apa lah kat yang besar-besar gini orang Malaysia ni kan. Dahsyat, tuan, kita ni. Sebab apa? Sebab mewah makanan. Orang surau lagi lah dahsyat makanan kan. Lagi jadi ustaz ni pun lagi dahsyat juga makanan dia. Sebab tu jadi ustaz ni pun kena jaga juga makanan, kena senam juga. Hari-hari orang jamu makanan, hari-hari orang jamu makanan. Dia punya KPI ni, saya dengan ustaz-ustaz dia tu, leher masih boleh tutup ni, pakai jubah ni boleh butang ni. Itu maknanya okey lagi lah kan. Kalau dah tak boleh butang tadi, tu maknanya dah besar sangat tu, dah lebih daripada yang sepatutnya. Jadinya bab makan ni pun kita kena jaga juga sebagai orang beriman. Kenapa? Kerana badan kita ni nak pakai lama. Saya suka ada seorang tu disebut, kata, cuba kalau tuan-tuan diberi peluang kereta, tuan-tuan, semua hidup satu kereta ni je tuan-tuan boleh pakai. Maknanya daripada tuan-tuan muda habis belajar dapat kereta, tuan-tuan tak boleh tukar kereta lain. Tu je kereta yang tuan-tuan boleh pakai sampai tuan-tuan mati. Apa tuan akan buat dengan kereta tu? Jaga sungguh-sungguh orang kan. Tukar ni, jaga ni, jangan bagi rosak, tak bawa lenjan apa semua. Sebab tu je satu kereta. Sama lah dengan badan kita. Badan kita satu ni je lah. Tuan-tuan punya jantung ni bukan boleh replace pun. Yelah, ada orang boleh replace apa semua, tapi bukan replace jantung pun, replace tukar salur lah apa benda semua kan. Maknanya badan kita ni amanah daripada Allah SWT. Allah Ta'ala akan tanya. Sebab tu kita kena jaga juga kesihatan. Kena makan ni pun kena jagalah. Kerana gemuk ni, ada riwayat yang menyebut orang yang banyak kenyang di dunia, kat akhirat dia akan lapar. Jadi sebab tu makan ni pun kena jaga-jaga juga sikit-sikit kan. Terutama kita orang lelaki. Saya, kalau tuan-tuan tengok kan, kampung, lepas kampung ramai orang pencen, siapa meninggal? Orang lelaki ke orang perempuan? Orang lelaki kan meninggal. Kat kampung rumah atuk saya dulu, lorong tu, satu lorong tu tinggal nenek-nenek je. Atuk-atuk dia semua meninggal awal. Bila pencen tak lama meninggal. Sebab apa? Makan ni pasal. Pergi masjid lagi lah, kampung saya Johor ni, kalau Maulidul Rasul ni tak habis-habis lagi ni. Maulidul Rasul Johor sampai
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai dekat sampai 3 bulan tuan waktu Rasul makan pakai dulang. Makan pakai dulang ni memang sunnah Nabi SAW. Tapi Nabi makan tak banyak macam kita. Nabi makan sikit-sikit, makan kurma, makan roti. Kita makan nasi dulang ni, kita tak tahu portion kita tu, kita makan berapa pinggan saja kan. Nasi dulang, orang ni tolak, orang ni kita tarik, orang ni tambah apa semua. Kalau pinggan kita boleh agak, aku dah makan sepinggan ni, nak tambah pun rasa ni juga. Tapi bila makan ni, kawai lauk lagi. Kalau ada yang muda sikit, ni yang muda ni, ustaz muda lagi ni, boleh makan banyak lagi, dia tolak aku ustaz bukan semua kan. Akhirnya tu yang dok berdadak pakcik-pakcik ni bila pencin, darah tinggi naik, kolesterol naik, apa semua naik. Saya pernah, ayah saya dulu jadi penghulu ni kat Johor, dia jaga mukim. Jadi satu tempat tu kat Sedili ke apa masa tu ayah jaga. Johor ni ada marhaban, lepas raya dia ada marhaban. Marhaban ni maknanya pergi rumah-rumah kemudian makan jamuan setiap rumah kan. Makan jamuan setiap rumah. Jadi waktu tu ayah saya tak pergi, jadi urusan lain. Yang pergi marhaban tu semua masuk ICU. Pergi masuk ICU. Pergi marhaban tu makan semua masuk ICU. Sebab tersalah makan, kena keracunan makanan sampai tahap. Kita di Malaysia ni mati sebab makan, bukan mati sebab tak makan, tuan. Jadi salah satu benda yang Nabi SAW tak berapa suka adalah orang yang banyak makan. Kerana banyak makan ni dia ada sifat mazmumah, akan menyebabkan ngantuk, kuat nafsu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.